Baik. Malam ni kita masuk rasanya muka surat 70. Dengar kan? Alhamdulillah. Kita masuk muka surat 70 di bawah tajuk satu dialog dengan pelaku taklid. Ini dia. Tak dengar pula. Tak dengar pula. Malam ni punya tajuk dengar. Baik. Malam ni punya tajuk dia nak ambil cerita yang dibawa oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Saya rasa speaker tu punya salah kot. Speaker tu. Speaker tu. Dia pun tak dengar ke? Tak dengar. Muslimat tak dengar. Isteri abang dengar? Tak dengar. Baik. Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar. Dia bawa main kat kita satu cerita berkenaan dengan orang yang depa ni tak boleh lekang dengan perangai taklid. Maksud dia pada depa ni pada depa nak pegang satu mazhab, tak mau tengok mazhab lain. Kemudian tak dengar juga. Uish. Tak nak buat apa? Pakcik kita tak nak buat apa. Kalau tak pakai lagi tak dengar. Baik, Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar dia nak cerita kepada kita ni bahaya ataupun pahaman suka bertaklid ni. Apa makna bertaklid? Tak mau tengok hujah orang, tak mau tengok pandangan orang lain, kemudiannya duk rasa pandangan satu orang paling tepat. Rasa pandangan satu orang paling benar. Pandangan orang lain dia rasa tak kuat, dia rasa tak cukup, dia rasa macam tu. Kita tengok satu cerita ini dibawa oleh Imam Abdul Bar pada muka surat 70. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menyebut dalam pembicaraannya mengenai tercela dan dilarangnya sikap taklid. Sikap taklid itu dilarang, dicela, tak bagus. Apa makna taklid? Taklid, antum tengok. Cuba tengok muka surat 74. Kita pergi depan sikit, muka surat 74. Antum tengok yang bawah tu. Daripada bawah antum tengok, dia kata pada perbahasan yang lalu telah disebut ucapan Imam Ibnu Khuwaiz yang dinukil Ibnu Abdul Bar dalam kitab dia. Lepas tu dia disebut taklid. Taklid menurut pengertian syariat adalah mengikuti pendapat yang tidak memiliki hujah ataupun dalil. Itu makna taklid. Ikut satu pendapat tu tak ada hujah, tak ada dalil, tapi dia punya pendirian orang itu lebih tahu daripada dia. Itu taklid. Kenapa kita panggil dia taklid? Sebab pandangan orang lain ada hujah, ada dalil. Dia tak mau pi, dia tak mau tengok. Dia nak ikut juga pandangan tak ada hujah, tak ada dalil. A ikut B. B ada hujah, B ada dalil. Maka A tidak dipanggil bertaklid pada B sebab B ada hujah. A ikut B, B tak ada hujah, B tak ada dalil. A tak mau pindah pada pandangan lain, maka A dikatakan masuk dalam kawasan taklid. Dah taklid, dia masuk dalam lagi taksub. Oh, ni kacau. Itu kemudian cuba tengok, dia kata adapun ittiba adalah mengikuti pendapat yang memiliki dasar dan dalil. Yang kata ittiba, ikut satu benda berdasarkan hujah, berdasarkan dalil. Yang tu nama dia
Ittiba. Hujah apa? Dalil apa? Hujah daripada Quran, dalil daripada sunnah Nabi. Itu nama dia ittiba. Kita disuruh berittiba. Kita tak dibenarkan bertaklid dalam urusan agama. Dalam urusan dunia nak taklid lain bab. Tu pun kalau kita taklid dalam urusan dunia ada juga kacau nak mai. Dalam urusan agama, iman, dalam urusan muamalat, ibadah, tak mau taklid. Kita mesti berittiba. Baik. Setelah menjelaskan hal itu berdasarkan sejumlah asar bahawa sekelompok ahli fiqh dan ahli nazar. Ahli nazar ni daripada kalimah nazara, melihat. Orang yang suka mengkaji, orang yang suka bagi perhatian, kita panggil depa ni ahli nazar. Mengemukakan hujah terhadap pihak yang membolehkan taklid dengan hujah-hujah nazariyah aqliyah. Golongan kita panggil ahli nazar dan ahli aqli, ahli fiqh ni, depa tengok orang yang suka bertaklid, kemudiannya depa bawa hujah. Hujah secara nazariyah dan hujah secara aqliyah. Hujah yang boleh ditengok, hujah yang boleh dipikir, hujah yang boleh disepakatkan. Pendapat yang terbaik menurut penulis, ini yang menurut pandangan dia, adalah ucapan Al-Muzanni rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan Imam Al-Muzanni. Siapa dia Imam Muzanni? Ismail Al-Muzanni. Dia ni orang yang belajar lutut ke lutut, face to face dengan Imam Syafi'i. Imam Nawawi dia tak jumpa Imam Syafi'i. Muzanni jumpa anak murid. Dia ada buku dia. Tebal buku dia. Nama dia Mukhtasar Al-Muzanni. Bagus kitab tu. Fiqh di atas mazhab Asy-Syafi'i. Imam Ibn Abdul Bar ambil perkataan Al-Muzanni, simpan dalam buku dia. Penulis kita pula pergi ambil apa yang ada dalam kitab Imam Abdul Bar, bubuh dalam buku dia ni bagi kita jumpa. Kata Imam Al-Muzanni, ditanya kepada seorang yang memutuskan hukum atas dasar taklid, apakah kamu punya dalil atas keputusan yang kamu ambil? Tak kira lah satu mazhab ke satu pandangan agama ni. Satu pandangan beragama, satu hukum dikeluarkan. Dia bagi hukum, tapi hukum tu diambil secara taklid pada satu mazhab. Kalau mazhab tu kata ada dalil, dia kata ada dalil. Mazhab tu kata tak ada dalil, dia kata tak ada dalil. Dia macam tu. Bahasa kita ni kita kata kalau depa betul, saya betul lah, depa salah, saya salah lah. Macam tu. Tapi dia bercakap di atas agama, di atas hukum. Halal, haram, boleh, tak boleh, sah, batal. Tapi dia bercakap secara macam tu. Dia kata, ada ulama' kata. Ada sebahagian ulama' kata. Tapi dalil ulama' tu, dia tahu tak ada. Dan ulama' yang kata macam tu pun tak ada dalil. Anda tengok yang berlaku di Mesir ni, nak pergi bunuh hati-hati orang. Pergi cari satu hadis kata boleh bunuh satu kampung. Hadis tu ambil mai. Ini masalah nyawa orang. Bukan nyawa orang kafir, bukan nyawa Yahudi, bukan nyawa Nasara, nyawa orang Islam. Boleh kami taklid lagu tu? Hadis yang diambil itu pun bukan satu perbahasan, puluh-puluh perbahasan ada. Yang pergi ambil yang kata boleh bunuh tu pasal apa? Nak bunuh juga orang Islam, nak bunuh juga. Ini melibatkan nyawa orang, halal haram. Masalah kahwin, masalah bunuh, masalah cerai, masalah talak. Macam mana nak buat? Imam Al-Muzanni kata kita tanya kepada orang ni, apakah kamu putuskan satu hukum itu di atas dasar hujah ataupun apa? Jika dia jawab, dia kata punya. Dia kata saya ikut satu pandangan ulama, dia ada dalil. Kalau dia tahu dalil ulama itu, artinya batallah taklid kerana dia memutuskan sesuai dengan dalil, bukan taklid. Tak apa, ikut Syafi'i pun tak apa, ikut Hanafi pun tak apa, dia tahu ada dalil. Dia tahu dalil Syafi'i itu sahih, dia tahu dalil Abu Hanifah itu sahih. Tak apa, tak ada masalah. Artinya siapa-siapa pun ikut satu orang dan orang dia ikut itu ada hujah, itu tak keluar daripada ittiba'. Itu bukan taklid, itu ittiba'.
Ittiba' maksud dia apa? Dalil tu ada. Cuma dalam nak faham dalil tu ada khilaf, itu tak ada masalah. Janji ada dalil dulu. Taklid ni apa dia? Orang kita ikut tu tak ada. Dalam mazhab Syafi'i selalu saya katakan, dalam Al-Ada, dalam Al-Majmu' ada, bila kita sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita boleh baca rabbighfirli wa liwalidayya, boleh. Lepas tu baru kata amin. Dalam Al-Ada, dalam bab Fatihah, dalam Majmu' ada bab Fatihah, tapi dalil tak ada. Syafi'i tak bawa dalil, Nawawi pun sebut macam tu aja, dia sebut furu', dia bagi tahu pandangan, dalil tak ada. Kita nak ikut juga, kita punya hujah apa dia? Takkan Syafi'i tak tahu? Itu nama dia taklid. Itu nama dia taklid. Tak mau tengok pandangan orang lain. Mari kita tengok Abu Hanifah punya pandangan dalam bab ni. Mari kita tengok Ahmad. Oh, jangan. Syafi'i ni lebih tahu daripada mereka. Itu nama dia taklid, campur taksub, campur kepala otak dah sikit. Dia jadi dia nak pergi macam tu. Apabila dia jawab, kalau dia jawab kat kita, aku memutuskan hukum dengan tanpa dalil. Aku terima benda ni tapi aku tak tahu hujah dia. Kita tanya dekat dia, tidakkah kamu menghalalkan darah, membolehkan kemaluan wanita dan melenyapkan harta, padahal Allah mengharamkan itu melainkan dengan hujah? Ni hang nak cakap bab apa ni? Hang nak cakap bab talak, jatuh tak jatuh. Hang nak cakap bab nikah, sah tak sah. Macam mana hang boleh tak ada dalil ni? Hang nak menghalalkan satu wanita pada satu lelaki-lelaki, hang tak ada hujah. Sedangkan dalam surah Yunus ayat 68, Allah berfirman, inna indakum min sultanil hadha. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini, tentang agama Allah ni, kamu tak ada hujah, maka kamu tak boleh nak cakap. Kamu tak boleh nak cakap apa-apa. Tak ada hujah, tak boleh cakap. Jika dia jawab, aku tahu bahawa apa yang aku putuskan ini benar, walaupun aku tak tahu dalilnya, kerana aku bertaklid dengan seorang ulama besar dan dia telah berpendapat, dia tidak berpendapat kecuali dengan hujah yang tidak aku tahu. Dia jawab begitu. Dia kata macam ni, aku ikut satu orang, pada aku dia mesti ada dalil, cuma aku tak tahu dalil dia. Dia kata aku ikut lah. Aku ikut. Satu orang suami bagi 3 talak. First punya talak. Kahwin semua cantik elok, mai ada apa lebih kurang sikit, bagi 1 talak. Ni first time dia melafazkan talak. Aku cerai hang talak 3.4 juta. Aku cerai hang dengan talak 3.4 juta. Kita nak putus. Talak tu jatuh ke tak jatuh? Ini masalah rumah tangga orang. Ini masalah edah. Ini masalah talak. Kalau kita kata jatuh, haram hubungan mereka. Kalau kita kata tak jatuh, mereka masih suami isteri. Jadi kita kena cari dalil. Kita kata berdasarkan mazhab kita, mazhab Syafi'i, jatuh 3. Dalil lah. Bawa main dalil. Bawa mas satu dalil. Yang kata jatuh 3. Yang kata jatuh 1, bawa main lah dalil. Dia kata 3. Dia kata 3.4 juta. Ataupun aku bagi 1 talak dekat hang, sama dengan kapal 370. Hampir. Maknanya kapal tu pi tak main balik. Maknanya hang punya talak tu tak boleh rujuk dah dengan aku. Jatuh kata itu. Hujah. Mazhab Syafi'i jatuh 3. Hujah. Saya tak tahu, tapi yang saya tahu Imam Syafi'i tahu dalil tu. Saya tak tahu. Mustahil dia tak tahu. Yang tu nama dia taklid. Tak salahkah kita pi tengok dalil dia tu? Salah ke? Dah, kita ni tak layak. Dalam agama tak ada kasta. Dalam agama tak ada kasta. Hadis ni satu orang baca, satu orang tak boleh baca. Ayat ni satu orang boleh amal, satu orang tak boleh amal. Yang tu nama dia kasta. Yang tu nama dia faria. Bukan paria, faria. Lembut sikit. Lembut sikit. Kalau paria tu
Kata Faria. Islam tak ada kasta. Buat main dalil lah. Ayat 111 Al-Baqarah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Buat main dalil. Oh, dia kata tak boleh. Dia kata saya tahu, saya ikut ulama ni, dia besar, dia ada ilmu, dia banyak ilmu, dia hafal Quran, dia pun mimpi Nabi kerap sangat. Lagu tu punya doa. Kan tengoklah ni tu. Adakah dia pergi ziarah kubur Nabi? Nabi keluar main salam dengan dia. Saya ingat cerita ni kalau bawa pergi kawan duduk Perak Road pun, kawan tu nanti kata lebih gila daripada aku pun ada. Tengoklah telaga mana. Di Yaman. Betul punya cerita Bomai. Lepas tu pula bila salam dengan Nabi, tangan jadi satu macamnya berkilau. Lepas tu tangan tu pula kawan tu pergi balut sampai mati. Tak semayang kan lepas tu. Kau duk pakai taimum je. Ni brother, dengar saya. Sahabat Nabi, peluk Nabi, kucup Nabi, cium Nabi, tak ada riwayat badan dia cahaya. Aisyah tu bini Nabi, jima' dengan Nabi, mandi dengan Nabi, ada riwayat. Aisyah keluar mengajak, sahabat nampak cahaya. Come on baby. Lagu ni punya. Dan yang cerita tu pun tak betul. Yang mai cerita ni pun Ustaz Al-Fadilah Sahibus Sama. Antum, sekali saya kata Alhamdulillah, sunnah bimbing kita. Kalau kita tak tahu sunnah ya kawan, cerita ni akan jadi rukun iman nombor 7 kita telah ni. Hang jangan cakap macam tu. Rambut Nabi tu dia pergi toss light. Dia pergi toss rambut Nabi, tengok-tengok tak ada bayang, confirm rambut Nabi. Ingat satu lay rambut Nabi tu 4 kupang ke 4 juta lah hantar dah. Last sekali rambut Nabi jadi bisnes. Tak boleh taklid ikhwan. Tak boleh taklid. Tak boleh terima ikhwan. Cerita ni cerita gila, cerita ni cerita tong sampah. Tak tu sambung kita. Sambung kita. Baik, kalau dia punya alasan, ulama kami ikut ni ulama tu besar. Tengok apa dia kata. Kata dekat dia, jika boleh bertaklid pada gurumu, kalau hang maksud macam tu guru hang ni orang besar, dia mesti cakap dengan dalil. Kalau macam tu hang punya alasan, dengan alasan ia tidak berkata kecuali dengan hujah yang tidak kamu ketahui, maka bertaklid pada orang yang mengajak gurumu lebih utama lagi. Guru hang cakap tentu ada hujah. Cuma hang tak tahu hujah dia. Daripada hang nak dengar cakap guru hang, baik hang dengar cakap guru hang punya guru. Pasal dia tentu ada hujah yang guru hang pula tak tahu. Lepas tu pergi dalam sikit, guru hang punya guru punya guru punya guru, lagi ada hujah yang guru hang ni, guru hang punya guru tak ada hujah. Bila nak habis tu? Ni dia kata lagu tu. Kerana dia tidak akan bicara kecuali dengan hujah yang tidak diketahui oleh gurunya. Sebagaimana gurumu tidak berbicara kecuali dengan dasar hujah yang tidak kamu ketahui. Kalau macam tu, lebih baik kita taklid pada sahabat. Sahabat orang mula yang ikut Nabi, tentu mereka ada hujah yang kita tak tahu. Pasal apa kita nak taklid dengan orang yang dekat dengan kita ni? Kemudian kita kata dia lebih tahu daripada kita. Alasan dia lebih tahu daripada kita tak menasabah. Mungkin kita lebih tahu daripada dia pasal zaman kita ilmu lebih mudah daripada zaman dia. Imam Syafi'i dia ada di Mesir. Dia nak tahu fiqh Imam Malik, dia kena pergi Madinah. Dia nak tahu fiqh Imam Malik, dia kena pergi Madinah. Kita ni duduk di Perai ni, kita boleh tahu semua imam punya fiqh, tak pergi Madinah pun. Lebih baik taklid dengan kita. Tak boleh, taklid ni kok mana pun tak mau. Kita mau hujah, kita mau dasar dia. Apa hujah dia? Apa dasar dia? Jika dia jawab, ya, kalau dia kata hang kata tu betul, silap banyak aku ni, bererti dia harus meninggalkan taklid pada gurunya dan beralih bertaklid kepada orang yang mengajak gurunya. Demikian seterusnya sampai kepada para sahabat Nabi. Itu yang paling tepat. Kalau nak ikut-ikut orang, ikut sahabat. Quran turun kat sahabat. Sahabat tengok Nabi.
Ini kawan ni salam dengan Nabi tangan cahaya. Kan? Tak ada apa-apa. Sahabat tengok Nabi, sahabat hijrah dengan Nabi, sahabat makan dengan Nabi, sahabat perang dengan Nabi. Sahabat tengok semua. Rumah tangga Nabi ada masalah, sahabat tahu. Nabi lapar, sahabat tahu. Jibril mai pun sahabat tahu. Kawan ni pergi suar tangan, tak tahu pergi jadi satu macam tangan dia. Yang tu bukan cahaya, yang tu kusta. Tu penyakit. Kawan tu ada penyakit. Pasal tu dia pergi bungkus tangan dia. Ada orang boleh terima cerita lagu tu. Tak iya barah saya dengar. Terima cerita lagu tu. Jika dia tak mau melakukannya, kalau dia kata tak boleh, saya tak boleh terima hujah awak, dia harus membatalkan semua ucapannya tadi. Dikatakan kepadanya, bagaimana mungkin kamu boleh bertaklid kepada orang yang lebih muda dan lebih sikit ilmunya? Sementara kamu tak boleh bertaklid kepada orang yang lebih tua, lebih senior, lebih banyak ilmu. Ini satu penyataan yang sangat ada pertembungan. Hang boleh taklid dengan guru hang, tapi hang tak boleh bertaklid dengan orang yang ajak guru hang. Macam mana ni? Tentulah guru hang punya guru lebih tahu daripada guru hang. Guru hang tu junior. Guru hang punya guru tu senior. Kenapa hang pergi ikut junior tinggal senior? Dia dengar-dengar, dia kata, hang cakap bagi aku pening, dia kata. Kata dekat dia, demikian juga orang yang belajar daripada guru, bererti dia telah mendapat ilmu gurunya dan ilmu guru-gurunya serta menggabungkannya dengan ilmunya sendiri. Tentu kamu wajib bertaklid kepadanya dan meninggalkan taklid kepada gurunya. Demikian juga kamu layak bertaklid kepada dirimu sendiri daripada bertaklid kepada gurumu, kerana kamu telah menggabungkan ilmumu dengan ilmu gurumu dan ilmu orang-orang mengajar kamu. Lebih baik hang ikut hang lagi bagus. Guru hang tak duduk zaman hang. Hang boleh compare semua. Maka hang tu lebih aula hang ikut daripada hang ikut guru hang. Apabila dia mengikut pendapatnya sendiri, bererti dia telah menetapkan bahawa lebih utama bertaklid pada orang yang junior dan orang-orang yang mendapat ilmu dari ulama yang lebih muda daripada bertaklid kepada para sahabat. Kalau kita berpandangan taklid kepada orang yang lebih muda kerana zaman itu lebih canggih, ini lagi satu benda tak elok. Sebab kita akan menolak apa-apa yang ada dalam agama ini yang turun kepada Nabi, turun kepada sahabat. Kita akan kata kita lebih tahu agama kita zaman lah daripada Nabi dan sahabat. Agama di zaman Nabi, zaman dia macam lain. Agama di zaman kita zaman dia macam lain. Tentu kita lebih tahu urusan kita daripada Nabi tahu tentang agama. Lagi karut dia nak main. Lagi karut dia nak main. Ini bererti bahawa para sahabat menurutnya harus bertaklid kepada tabi'in, dan tabi'in kena bertaklid kepada generasi di bawahnya. Agama akan jadi celah urat. Nabi kena belajar dengan sahabat, sahabat kena belajar dengan tabi'in, tabi'in kena belajar dengan guru kita kena belajar dengan kita pula kena belajar dengan orang akan datang. Pasal apa? Zaman dia lagi canggih. Agama jadi berbongsor. Pasal itu taklid dia tak boleh. Tak ada alasan kita nak bertaklid. Dengan siapa-siapa pun kita tak boleh taklid. Kita nak dengar hujah. I'ti burhanak. Hang buat macam satu burhan. Apa hang cakap ni, hang punya pendirian, hang ambil di mana. Buat macam kami nak dengar. Lepas itu kena bagi orang cakap. Lepas itu kena bagi peluang dia cakap. Selagi dia tak cakap, kita tak tahu taklid ke, itibak ke, bagi peluang dia cakap. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahawa taklid merupakan pemikiran yang rosak dan batil. Tak boleh. Dalam hukum ke, dalam apa ke, kita tak mau taklid. Kita mengaji bab ayat musta'mal, ayat mutaghayyir, ayat mutlaq. Ini kita putuskan ayat musta'mal, kita pun tak mau guna dia sebagai sebagai nak basuh apakah, nak wuduk kan, nak mandi, tak mau. Kita kata tak boleh. Kita mazhab Syafi'i, kita kena pakai lagu ni. Tengok pula mazhab Imam Malik kata apa masalah ayat musta'mal? Nama aja musta'mal, tapi dia yang bukan kata bila musta'mal ayat biasa tukar jadi Nescafe ke? Dah. Orang pun tak pernah ambil wuduk dengan ayat kopi, tak pernah. Walaupun ayat nyok atau putih, tak pernah orang kumpul ambil.
wuduk dengan ayat nyok. Kata lega ni, sejuk badan. Kata awak ambil wuduk dengan ayat nyok. Tak benar. Tak benar. Jadi apa masalah ayat mustakmal ni? Tengok sah pandangan orang lain. Ini agama. Agama kena ikut Quran, kena ikut sunnah, bukan taklid. Pandangan satu orang tak akan jadi agama. Pandangan mana-mana ulama tak boleh dianggap agama, sehingga kan dia sokong pandangan dia itu dengan nas agama. Agama itu Quran, agama itu sunnah, agama itu kehidupan para sahabat. Agama itu adalah ijma', bukan pandangan satu orang untuk satu benda. Tak. Tengok dia kata. Setelah mengemukakan hal tersebut, Abu Umar, yakni Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menyatakan, dikatakan kepada orang yang membolehkan taklid, mengapa anda berpendapat demikian dan anda menyelisih salaf tentang hal ini? Kerana mereka tak pernah bertaklid. Tanya satu bab, susahkah nak ikut salaf? Susahkah nak ikut dasar agama? Quran, hadis Nabi, sahabat. Susah kan? Kenapa tak mau balik di situ? Pergi tak mana pun duk pesan, jangan lupa kita Syafi'i nah. Jangan sampai nak atas kapal terbang duk labbaik Allahumma labbaik pun ingat kita Syafi'i. Duk ingat tu, pesan tak habis-habis. Dia kata tengok, cakap pelekeh Imam Syafi'i, bukan pelekeh Syafi'i, pelekeh hang. Hang tu. Syafi'i seorang ulama yang mewakili Islam, bukan satu-satu ulama dalam Islam. Sebelum dia ada Al-Auza'i, sebelum dia ada Al-Hasanul Basri, sebelum dia ada Abu Hanifah. Habis dia pun tu nak buat mana? Pasal tu kita selalu bagi ingat, kita siapa dia? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak usah sebut kita Syafi'i, tak usah sebut tu semua. Kita akidah Ahlus Sunnah, fiqh Ahlus Sunnah. Apa dia fiqh Ahlus Sunnah? Fiqh yang berdiri di atas hujah dan nas. Ada hujah, ada nas, ada fiqh. Tak ada hujah, tak ada nas, tak ada amalan. Cuma simpan dia sebagai ilmu saja, satu knowledge, satu ilmu saja. Nak amal, kita tak amal. Syafi'i kata dalam sebahagian teks mazhab Syafi'i, laki-laki sentuh perempuan batal wudu. Kekalkan dia sebagai ilmu, bukan sebagai amalan. Nak batal tak batal wudu ni bukan di atas lisan mana-mana mazhab, tapi di atas nas agama, Quran dan sunnah. Dan keterangan yang paling utama, keterangan para sahabat. Mereka menjadi saksi di atas agama ni. Dia tengok Nabi, dia tengok keluarga Nabi. Dia semua tu dia boleh tengok dan dia boleh bagi satu cerita pada kita. Orang lain semua di atas ihtimal, spekulasi. Ihtimal. Tengok, tak cik ingat lagi kita baca bab jari bawah ni? Ada? Sahabat ingat hadis tu kita baca? Hadis gedik jari. Riwayat Imam Baihaqi daripada Wa'il bin Hujur. Sahih hadis tu. Nawawi kata sahih. Tapi Imam Baihaqi telah buat satu kesilapan. Silap sikit. Bukan silap besar-besar. Sikit. Dia berkeluar hadis tu. Hadis tu hadis sahih. Riwayat dia. An-Nawawi menyokong bukan hadis tu. Lepas dia berkeluar hadis tu, dia pergi kata satu benda. Dia kata yahtamilu. Kita andaikan hadis ni. Dia sebut kita andaikan hadis ni. Maksud gerak jari tu sentiasa gerak, yuharrikuha. Yuharrik dalam bahasa Arab gerak tak berhenti. Gerak tak berhenti ni dia kata yahtamilu, kita andaikan gerak tak berhenti. Apa dia? Daripada bawah ke atas saja. Kata Imam Baihaqi, ulama-ulama hadis bila tengok dia cakap lagu tu lompat nah. Dia lompat. Kata mereka dia guna bahasa Arab mana ni? Dia kata sebab pasal apa kata lagu tu? Sebab nak bagi sama dengan hadis Ibnu Zubair, riwayat Abi Daud juga sahih. Kata Ibnu Zubair, aku tak pernah tengok Nabi menggerakkan jari dia. Jadi supaya hadis Wa'il tu sama dengan hadis Ibnu Zubair, maka hadis Wa'il ditafsirkan menggunakan hadis Ibnu Zubair. Maksud dia memang ada gerak, tapi daripada bawah naik ke atas berhenti. Tapi hadis Wa'il guna yuharrikuha, yuharrik, sentiasa gerak tak berhenti. Sikit tafsiran yang agak keliru tu mendatangkan fitnah kepada hadis ini.
Sampai Nawawi cerita dalam Majmu', ada mazhab kata gerak jari tak berhenti, hukum dia haram dan batal terus sembahyang dia. Kata Syaukani, mana mai tu? Ni semua ni mana mai? Disuruh depa tengok balik hadis ni, depa tak mau tengok. Tak mau tengok. Tak mau tengok, tak mau tahu dah. Yang penting hadis Wa'il itu telah ditafsirkan oleh hadis Ibnu Zubair. Ulama hadis pi cari pula hadis Ibnu Zubair riwayat Abi Daud. Imam Nawawi mempertahankan hadis Ibnu Zubair. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Kata ulama hadis, ada sikit kekeliruan Nawawi buat. Hadis Ibnu Zubair bukan hadis yang sahih, tapi hadis yang ma'lul. Ma'lul. Kalau cakap biasa kita kata lemah lah, tapi ma'lul ni dia bukan lemah. Kekeliruan berlaku dalam sanad secara dalam. Kalau dhaif ni kita boleh tahu rawi itu lupa ke, itu kasar lah nampak. Tapi ma'lul ni dia masuk dalam, dia main dalam. Dia pakai urat kecil, bukan urat belikat, urat dalam. Sakit tapi dia urat dalam. Ma'lul. Bila hadis tu ma'lul, dia tak boleh jatuh pada martabat yang sahih. Dia mesti jatuh martabat yang ke bawah. Hadis Wa'il bin Hujur, riwayat Baihaqi, lebih sahih daripada hadis Ibnu Zubair, riwayat Abi Daud. Tapi Nawawi dan Baihaqi telah bagi satu terjemahan untuk mewakili mazhab dia. Menyebabkan ada masalah dengan orang yang amal hadis ni. Sampai di Malaysia masalah terusnya, gedik-gedik jari dia tak kait dengan hadis Wa'il, dia kata Wahabi terus. Tak keluar, Wahabi ni keluar daripada hadis, keluar daripada Ahlussunnah. Depa ni ahli apa pun tak tahu. Depa ni ahli mesyuarat tingkap rasanya, bukan Ahlussunnah juga. Tengok, sikit kekeliruan tu sikit je ikhwan. Sikit. Semalam kita mengaji bab apa? Semalam mengaji bab ambil ayat sembahyang. Sampai pada bab ambil ayat sembahyang ni, sentuh laki-laki dan perempuan batal dak wuduk. Batal dak wuduk. Tu semalamnya tajuk. Duk mengaji, duk belajar dari segi ayat Quran, dari segi hadis Nabi, tak ada satu hadis yang menyebut laki sentuh perempuan batal wuduk. Tak ada. Cuma ada satu nas saja dalam Quran, la aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Tu saja ada. Aula mastumun nisa. Tu saja ada. Lain tak ada. Yang kata sentuh dengan syahwat pun tak ada. Tak ada. Ini semua siapa dia? Ini saya katakan tadi ma'lul. Antum ingat kalimah ni, mim ain lam waw lam. Ma'lul. Apa dia? Satu apa? Dia masuk dalam, dia main dalam, sikit aja silap di dalam. Orang luar tak nampak. Kita masuk dalam, kita nampak. Tu dia. Kerana yang diterima berdasarkan ayat Quran, batal wuduk apa dia? Quran kata haid. Haid. Apa dia? Keluar daripada tandas qada hajat. Qada hajat, buang ayat besar, batal wuduk. Quran sebut macam tu dalam An-Nisa. Lepas tu Quran sebut aula mastumun nisa, ataupun selesai daripada kamu bersama dengan isteri kamu. Bersama dengan isteri ni di sini dari segi bahasa semua orang terima, maksudnya jima. Jima membatalkan wuduk. Jima membatalkan wuduk. Jima yang macam mana membatalkan wuduk? Jima yang balik kepada makna yang pertama. Apa dia? Keluar sesuatu daripada depan dan belakang. Itu batal wuduk. Batal wuduk. Sentuh bini. Kita sentuh bini, karen mai. Kalau karen tak mai, masalah TNB. Mana boleh satu orang sihat elok walafiat pegang isteri dia tak ada satu connecting. Dia aktif. Orang lah tu. Tak tahu wuduk batal. Tak masuk akal. Tak boleh sentuh bini ni macam tu batal wuduk. Tak boleh. Should be something wrong. Mesti ada sesuatu yang dimaksudkan dengan sentuh bini batal. Dalam Jami'ul Ahkam oleh Imam Al-Jassas mewakili mazhab Abu Hanifah Nu'man. Dia ada Ahkamul Quran, kitab tafsir hukum-hukum mewakili mazhab Abu Hanifah. Menurut bahasa Abu Hanifah Nu'man, menurut bahasa kata Abu Hanifah, tak boleh baca kot lain. Aula mastumun nisa, maksud dia jima. Jima ni
Kita sentuh bini kita, kita seronok, mazi kita keluar. Batal wuduk. Kita sentuh bini kita, kita seronok. Kita gomoy dia semua. Tak keluar mazi, tak keluar apa. Nothing coming. Tak ada apa-apa. Wuduk batal, wuduk tak batal. Pasal batal wuduk ni keluar sesuatu. Keluar sesuatu. Ataupun tak keluar sesuatu. Kita memasukkan kita ke dalam dia. Batal wuduk. Itu aja lah. Itu berdasarkan dalil. Yang tu berdasarkan nas. Sentuh wanita batal wuduk dengan syahwat. Yang ni nama dia ma'lul. Ma'lul maksud dia apa? Tambahan-tambahan mulut. Apa bahasa lah dia pakai apa? Tokoh-tokoh Islam ni. Sarjana. Orang lah panggil sarjana. Maulana. Anak dah kena. Dia beritahu kan. Ni tambahan-tambahan ulama. Dia tambah lagu tu mungkin pada masa tu dia nak ajak orang dia bagi faham. Dan bila kata antum sentuh wanita tanpa syahwat, tak boleh. Tak boleh wujud tanpa syahwat. Kita nak buh tak mana tang raga syahwat kita ni. Cuba test sekali kita. Kita buat satu satu ni lah. Eksperimen. Buat satu perjanjian dengan bini kita. Bini kita kata, abang, hari ni abang cuba pegang saya tak ada syahwat. Garudai kita sampai belakang. Macam mana nak sentuh orang tanpa syahwat? Kita puasa, sentuh dia. Syahwat ada. Syahwat nak buh tak mana? Tengah-tengah makan nasi, ambil syahwat buah dalam pinggan. Pegang dia. Tak boleh. Syahwat adalah perasaan. Syahwat bukan benda. Kita abang kat bini, tengok syahwat aku bola pinggan. Lah pernah pegang. Jangan jadi mangkap. Tak boleh, kawan, tak boleh. Habis macam mana kita nak jaga wuduk kita? Nabi suruh kita ambil wuduk baru pergi tidur dengan bini kita. Nabi tak tahukah kita ada syahwat? Nabi tak tahukah time tidur tu macam-macam boleh jadi? Nak berkelai pun boleh time tu. Boleh. Kan? Dah lah elok berkelai. Tengok-tengok pergi tidur atas kursi dah. Berkelai. Macam-macam boleh jadi. Tak tahu kita pesan. Abang, saya dah ambil wuduk. Abang dah ambil wuduk. Ni nak tidur cara sunnah. Tidur cara sunnah, tak boleh sentuh bini. Apa tu? Ni sunnah apa? Ambil wuduk, tiba-tiba tak boleh sentuh bini. Apa dia ni? Ni perjalanan siapa? Perjalanan Nabi? Bukan. Kerana itu, kalimah menyentuh isteri dengan syahwat kena disemak balik. Semak balik pasal apa? Pasal kita tak taklid. Kita tak mau taklid, kita tengok balik. Ma'lul. Sikit kekeliruan telah berlaku di dalam, di atas penambahan tokok tambah ni. Di atas tokok tambah ni. Hadis-hadis Aisyah menunjukkan Nabi sembahyang, Aisyah pegang Nabi. Nabi sembahyang, Aisyah pegang Nabi. Nabi tak buat latah lagu kita, astagfirullah. Hang pegang aku buat apa? Aku duduk sujud ni. Alamak, buat mangkak pula ni. Hang tengok aku kena sembahyang lain dah. Dah, Nabi continue sembahyang dia. Nabi jalan sembahyang dia. Sembahyang. Aisyah kata aku pegang kaki dia. Ulama yang berada dalam mazhab Syafi'i kata hadis Aisyah ni riwayat Muslim, dia guna satu kalimah. Dia kata kita kena ihtimal, kita kena spekulasi. Aisyah pegang kaki Nabi, tapi kaki Nabi tu Aisyah pegang di atas kain. Nampak? Kalau Nabi sembahyang, Aisyah pegang kaki dia dan atas kaki Nabi ada kain, bermakna Nabi isbal. Bermakna Nabi pakai jubah isbal, jabuh. Sedangkan Nabi kata yang labuh tu bahagian neraka, dia tak buat. Kenapa kalimah ihtimal itu kita andaikan kena wujud? Bila bubuh kalimah kita andaikan, ini bermakna ma'lul. Maksud dia satu kekeliruan dalam dah jadi. Yang tak nampak. Bila kita pergi belajar fiqh, kita nampak. Itu cerita dia ikhwatul iman. Tapi sebahagian orang bab ni dia tak mau tengok. Satu dia kata janganlah kita pun ilmu tak kat mana, ini semua orang besar-besar punya ilmu. Dah, dia bukan ilmu besar-besar. Baca jumpa Pak Mit. Tak baca tak jumpa. Baca muzakarah, bincang, tanya orang lebih tahu sikit daripada kita, minta rujukannya mana, dapatnya. Tapi kalau kita nak buat bodoh sombong,
Aku ada 4 senawi. Pasal apa aku nak tanya hang? Aku 4 senawi. Yalah, kita 4 senawi, kita tanya doktor dalam bahagian hadis. Takkan jatuh martabat kita. Dia doktor, dia tak ada 4 senawi, aku 4. Doktor tak ada 4 senawi. Doktor tak ada 4 senawi, dia doktor lah. Dia tak lawan. Tak lawan, dia kata guru pondok halus dia tak. Main doktor law, dia kata bukan doktor dulu. Yalah, doktor dulu dah meninggal habis dah semua, main doktor law pula lah. Panjang mana umur doktor dulu. Ada orang dia tak boleh terima hak kita kata ni ikhwatul iman. Kata kat dia, adapun para ulama, jika dia jawab, pasal apa hang suka taklid sangat ni? Dia jawab, aku bertaklid kerana aku tak mengetahui tafsir. Dia jawab, dia bagi tahu. Aku tak tahu tafsir, aku tak tahu hadis Nabi yang sedemikian banyak, sementara orang yang aku ikut adalah orang yang mengetahui hal itu, maka aku bertaklid kepada orang yang lebih berilmu daripada aku. Ni punca aku taklid, aku tak tahu apa, aku tak belajar semua ni. Kata dekat dia, adapun para ulama, jika mereka sepakat atas sebuah tafsir Quran dan suatu periwayatan daripada sunnah Nabi, atau sepakat atas satu pendapat, maka tidak disangka bahawa itu adalah kebenaran. Tapi masalahnya, yang kamu ikuti itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Satu benda yang ulama dah sepakat, tak ada hal. Tapi masalahnya hang duk taklid ni satu benda yang ulama khilaf, yang hang tak mau cari khilaf yang mana lebih aula. Itu masalah. Haramnya zina, siapa nak bincang zina tu haram? Haram bunuh orang, memang haram bunuh orang. Tak ada siapa nak pergi bincang. Tak ada. Tak mesti nak bunuh orang Islam ni, kita kata haram. Pasal apa nak? Alasan apa pun, jangan bunuh orang Islam. Alasan dia murtad, alasan dia dia dah kahwin, dia pergi zina dengan orang. Ikut undang-undang Islam. Bil haqqil Islam, kita kata bil haqqil Islam, dengan hak Islam kita bunuh dia, bukan dengan hak kita. Bukan kerana dia berlain pandangan dengan pandangan kita. Dia berlain pandangan dengan parti kita, kita bunuh dia. Tak, itu bukan mewakili Islam. Itu tak mewakili Islam. Pasal tu bin Bas ni ikhwan, siapa dia? Bin Bas ni kita kata mufti Saudi yang dah mati kan? Rahimahullahu ta'ala, dia dah mati dah. Dari segi bahasa kampung kita cakap, mufti Saudi ni kira mufti Wahabi lah. Mufti Wahabi dengan Syed Qutub Ikhwanul Muslimin tak masuk. Pasal Ikhwanul Muslimin ni Khawarij kan, di sini Wahabi, sana Khawarij. Jadi bila zaman Nasir nak gantung Syed Qutub, zaman Nasir itu pemerintah, Syed Qutub ni Khawarij pasal lawan pemerintah, dia layak digantung. Masa nak gantung Syed Qutub, bin Bas tulis surat hantar kepada zaman Nasir, jangan gantung Syed Qutub, cari alternatif lain. Tu mufti Wahabi, tak bunuh orang. Pasal tahu bunuh satu nyawa, dosa dia macam bunuh semua nyawa. Lebih-lebih kita bunuh semua nyawa, dosa dia macam mana? Guna kaedah hukum hakam, tersalah satu hakim membebaskan orang yang bersalah jauh lebih baik daripada menghukum satu orang yang tak ada salah. 500 orang tu kita bebas. Katalah kita buat keputusan salah, mereka patut dihukum, tapi keputusan kita bebas. Bila kita bebas, mereka selamat. Jauh lebih baik daripada kita hukum mereka dengan kita salah hukum. Ini semua tak boleh, tak mana kaedah ni. Bin Bas bagi pandangan dia. Bukan sepucuk surat, bukan 2 pucuk surat, bukan 3 pucuk surat. Dia hantar sampai hari kerajaan Mesir nak gantung Syed Qutub, dia masih hantar surat minta supaya pandangan itu difikir balik. Tak sesuai, bunuh satu orang Islam. Nabi kata apa dia? Sibabul muslim kufrun, sibabul muslim fusuq, wa qitaluhu kufrun. Hadis Bukhari. Nabi kata maki orang Islam, dosa dia fasik. Bunuh orang Islam, dosa dia kufur, macam buat kufur kepada Allah. Kita ingat benda tu ya kawan. Kita nak putus benda tu, mesti putus dengan benda yang sebenar. Kalau dia jawab macam tu, kita kata benda yang ulama sepakat, tafsir hadis, kita mudah ikut. Tapi yang hang tak mau berpindah ni bukan benda ulama sepakat, ulama khilaf. Pasal apa hang tak mau tengok lebih sikit?
Kemudian apa alasan kamu hanya bertaklid kepada pendapat seseorang dan mengabaikan pendapat yang lain? Padahal mereka semua adalah ulama. Dan ulama yang anda benci pendapatnya bisa jadi lebih dalam ilmunya daripada ulama yang kamu taklidkan itu. Benda ni boleh jadi. Kita tak mau dengar satu orang punya pandangan, kemudian kemungkinan pandangan dia tu lebih berat daripada orang yang kita ikut. Kadang dia jadi macam kita kan. Anda tengok kawan-kawan kita, dia nak mengaji dengan satu orang, dengan orang lain dia tak mau mengaji. Ada? Saya tak tahu. Nama ni tak mau rejak. Khawarij. Tak mau mengaji. Ni semua pokok khawarij dia tak mau mengaji. Dengar dulu apa dia cakap. Kemungkinan dia satu masa dia baca satu hadis yang sahih, tak siaran dia betul ya. Sampai tak mau dengar. CD orang lain pun tak mau dengar. Apa pun tak mau dengar. Hatta buku pun, siapa-siapa tulis buku ambil balin buang. Dengar dulu. Kemungkinan ni dia kata kat sini, oh jangan pergi kuliah kawan tu Wahabi lah, kawan tu lagu tu lah, kawan dia, hang dengar dia nanti jahanam. Tiba-tiba budak muda lah dia panggil brutal. Brutal ni maksud dia, lagi hang larang lagi dia nak pergi. Dia pergi dengar, dia rasa seorang dia ni cakap banyak hadis lah. Brutal ni kata hadis. Brutal ni balik cerita kat bapak dia. Kata, ayah tak bagi saya dengar ustaz tu dia pun brutal, dia baca hadis. Ayah yang tak bagi pi ni pun kata pula hadis macam-macam ada, dhaif pun ada, palsu. Dia ikut hadis palsu. Dia kritik orang ikut hadis palsu. Jangan main-main khatul iman. Jika dia jawab, aku bertaklid kepadanya kerana aku tahu bahawa dia benar. Kata pada dia, apakah kamu mengetahui kebenaran tersebut berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah atau ijma'? Satu benda kita nak kata dia benar, kita punya wazan apa? Wazan ni kita punya penimbang apa? Kita kata pandangan dia tak betul, kita kata pandangan dia betul. Hang kata dia ni betul, hang kata dia ni tak betul. Hang punya kayu ukur apa? Wazan kita panggil. Kayu ukur hang apa? Kayu ukur kita, dia kata mesti Quran, mesti sunnah, mesti ijma' para ulama', keputusan para ulama'. Kata pada dia, kalau dia jawab, ya betul, bererti dia telah membatalkan taklid. Satu kebenaran diukur dengan 3 benda tu, itu bukan taklid. Itu adalah kebenaran. Dan kerana itu dia dituntut untuk mengemukakan dalil yang dia dakwa itu. Kalau hang dah kata hang pun bersetuju Quran yang jadi kayu ukur, maka apanya hang kata ni mana ayat Quran? Apanya hang kata ni mana hadis? Apanya hang kata ni mana dia semayang-semayang, kucing duduk atas sejadah. Oh, dia tarik sejadah, dia tendang kucing, dia ketuk-ketuk balik. Dia maki kucing tu, dajemnya kucing, bagi hang makan, ambil kelepok atas sejadah aku pula. Apa susah aku nak kena qada semayang aku balik. Rami betul, marah kucing. Dia kata pasal apa pergi tendang kucing tu? Kita mazhab Syafi'i bulu kucing najis. Baik, dalil mana? Mana ada? Dia kata bukan masalah dalil. Semua orang tahu dah benda ni. Dia kata semua orang tahu dah benda ni. Kita kata hadis Nabi kata kucing benda yang berkeliling dengan kamu. Maka dia tak ada apa-apa. Bulu dia tak ada apa-apa, Dia benda duk sondoi kita, tak ada apa-apa. Riwayat kata lagu tu. Dia kata tak boleh lah, bukan masalah riwayat. Dia kata masalah tu guru kita ramai yang ada. Ni nama dia taklid. Ni nama dia taklid. Pasal apa taklid ni wujud, ikhwan? Taklid ni wujud, punca dia kepada da'i yang ajak agama lah. Dia menakutkan orang. Anda tengok setengah kursus haji, saya tak pi tapi saya tengok CD kursus haji, dia punya ajak kursus haji ni, dahsyat. Saya ingat kalau imam-imam mazhab hidup mengaji dengan dia, cara dia ajak tu punya dalam. Dia punya duk cerita dekat orang perempuan dalam kursus haji tu, macam mana dia kena suci diri, macam dahsyat. Cara dia cerita tu Pakcik Syahar, orang perempuan, saya tengok ulama, saya punya syukur, mujuklah aku tak jadi perempuan, alhamdulillah. Kalau jadi perempuan mampu. Cara dia ugut orang perempuan. Bila pi tandas, bila pi kencing, kena ambil kapas, kena sumbat masuk, berkeluar, tengok warna apa, sumbat. Satu kapas mayat tak cukup. Kursus haji. Apa punya ada auta kare ke orang mesara tu. Tak
Tak ada mazhab cakap macam tu. Tak ada mazhab. Butakah dia? Imam Malik kata, kalau orang perempuan itu nak tawaf wida, kebetulan datang kepada dia haid, dia boleh tawaf wida dalam haid dan dia boleh balik. Apa nak jadi masalah tu? Imam Malik bawa dalil dia dalam kitab Zarqani mensyarahkan Muwatta, cerita pandangan itu. Tu dia punya, saya punya duk ingat baju saham macam kita bagi ni mayat punya kapas, perempuan tu nak kena bawa. Dah butuh, jaga baik-baik, tersilap niat, kita balik dalam ihram. Bila balik dalam ihram, ingat, kita sama dengan bini, kita dalam ihram. Kita semayang, kita dalam ihram. Jaga baik-baik, dia kata, jangan silap. Macam mana nak bagi jangan silap? Yang saya kata ni mau ikut. Kita di atas mazhab Syafi'i. Ikhwan, saya berani kata lah, orang ni kalau kita ambil 3-4 kita Imam Syafi'i, kita pergi letak depan dia, ni kata Syekh tunjuk saya tak mana, dia mampu tak boleh tunjuk. Tak boleh tunjuk, demi Allah, pasal tak ada. Dia cakap tu tak ada, tapi dia boleh ada-adakan. Kata dekat dia, aku bertaklid. Mana tadi? Jika dia menjawab, ni kita kemukakan kepada dia. Kalau dia bercakap itu di atas dalil, itu bukan taklid, itu dalil lah, itu memang betul. Jika dia menjawab, aku bertaklid kerana dia lebih berilmu daripada aku, sebab mereka ni orang ada ilmu. Kalau begitu, kamu harus bertaklid kepada setiap orang yang lebih berilmu daripada kamu, dan kamu akan temukan banyak sekali orang jauh lebih berilmu daripada kamu. Nak kata apa? Kalau kita ikut satu ulama kerana dia ada ilmu, bukan dia satu-satu ulama ada ilmu, orang lain jauh ada ilmu. Hingga kita jumpa siapa ada ilmu, duk kena ikut. Agama tak selesai macam tu. Lalu mengapa kamu mengkhususkan taklid hanya kepada satu orang sahaja, padahal alasan kamu melakukan taklid kerana dia lebih berilmu daripada anda? Tengok ikhwan, Ahlus Sunnah tak boleh terima. Bukan satu orang sahaja ada ilmu dalam keluarga Ahlus Sunnah, semua ada ilmu. Semua pandangan kita kena dengar. Semua kita kena dengar. Jika dia menyatakan, aku taklid kepada sebahagian sahabat, dikatakan kepadanya, apa alasan kamu hingga bertaklid hanya kepada sebahagian sahabat sahaja yang anda, dan sebahagian yang lain anda abaikan? Kerana boleh sahaja pendapat sahabatnya anda abaikan itu lebih benar daripada pendapat sahabatnya anda taklid. Pendapat seseorang tak dapat dibenarkan kerana alasan keutamaan yang dia miliki. Nampak? Satu orang dia ada kelebihan. Bukanlah kelebihan itu menjadi sebab kita dengar semua cakap dia. Agama ni bukan kerana dia ada kelebihan, tapi agama ni dalil. Ada orang ada kelebihan cakap, ada orang ada kelebihan bahasa Arab, ada orang ada kelebihan mengapai. Kita ikut dia bukan pasal kelebihan-kelebihan tu. Kita ikut dia, dalil apa dia bawa. Kita tak boleh kata, mana boleh takkan dia tak tahu, dia pun apa banyak juga. Tak boleh kawan. Buktikan. Pandai cakap, pandai cakap. Kita tengok pun, dahsyat. Tengok dalil tak ada. Dalil tak ada. Dia kata, tuan-tuan, apa salahnya kita semayang? Kita semayang ni apa salah dia? Kita duduk pergi letak tangan kita belah kiri ni, apa salah dia? Benda ni bukan tak ada riwayat. Benda ni ada riwayat. Dia cakap begitu. Benda ni ada riwayat. Kawan dia tanya saya, dia kata, Ustaz, riwayat tu macam mana? Saya kata, saya tak tahu. Cuba sahabat kita tanya balik lah. Yang kata riwayat sengit tangan. Seingat saya, ulama-ulama hadis kata, kesemua riwayat yang sahih tak ada menceritakan secara mutlak sifat nak letak tangan ni tak mana. Tak ada. Cuma ada satu dua hadis yang pada asalnya dipertikaikan dia adalah dhaif. Kemudiannya bila para ulama membuat kaji selidik, para ulama kata boleh naik martabah hasan, dan sebahagian ulama kata naik martabah sahih, tapi bisyawahid, dengan sokongan-sokongan hadis. Akhirnya hadis mana yang naik? Iaitu hadis Nabi ni bila salat meletakkan tangannya di atas dada. Itu saja, satu-satu hadisnya ada. Kalau hadis ni tak pakai, sudah tak ada apa-apa riwayat.
Jadi macam mana riwayat yang kata Nabi sengit ni? Kalau sengit itu ada riwayat, dia akan masuk dalam benda yang kedua. Tak ada. Kalau nak kata ada riwayat, kena bawa lah riwayat itu martabat dia apa. Oh, mereka ni susah sikit, mereka ni tanya sikit riwayat lagu tu, kita kena percayalah dekat ulama. Ada hadis ni, ulama hadis pasal percaya kat mereka cakap lagu tu. Pasal kita percayalah tu. Ulama hadis. Kita nak membangun hidup kita ni dengan Quran, dengan hadis. Kita percaya ulama hadis. Ulama yang pergi kaji benda-benda ni kata tak ada. Tak ada satu riwayat yang sahih. Ibadat ni, dia punya tapak asas kena sahih. Kena sahih. Lepas itu kita letak tangan, kita kata atas dada. Ada orang nak letak bawah dada sikit. Kita kata dari segi riwayat sahih tak ada, tapi dari segi aqwalul a'immah ada, pandangan imam ada. Mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik ada. Tapi empat mazhab ni tak sebut kona tu tak ada. Satu macamnya kona tak ada. Lepas tu pula pergi faham setan duduk tang situ tekan blok laluan dia. Setan banyak alternatif jalannya duk ada. Dia bukan satu jalan. Kita kata setara tu kita pergi, hak tu nama dia hulu, melampau. Dia nak sengit, itu dia punya pasal lah. Tapi kalau dia nak mempertahankan kesengitan dia itu, dia kena bawa satu dalil lah. Buat main lah satu dalil. Kalau riwayat dia itu benar, siapa tak mau ikut riwayat yang sahih? Kita akan berpindah. Bukan pasal taklid, pasal kebenaran riwayat itu. Kita ikut. Syekh Albani itu pernah mengaku saya tersilap menilai hadis. Dia mengaku saya tersilap. Yusuf Al-Qardawi ni satu ulama hadis, satu ulama fiqh yang agak tak berapa masuk angin dengan Syekh Albani. Tapi bila Syekh Albani tarik beberapa pandangan dia menilai hadis, kata Yusuf Qardawi, inilah keluarga Ahlus Sunnah. Mereka tidak malu membetulkan kesilapan mereka. Yang tak ada pada keluarga bidah. Mana ada satu orang sufi buat silap, lepas tu kata saya silap. Tunjuk kat saya berani kerak buah timikai. Tak ada. Ni kita tanya balik, yang Rasulullah keluar pergi salam dengan dia. Antum bayang Nabi keluar daripada kubur pergi salam dengan dia, dia siapa? Nabi ni nak jumpa Nabi Allah Adam, Allah bawa dia dalam Mi'raj, dia kena masuk alam sana. Jumpa Adam, jumpa Ibrahim. Dia jumpa. Ni Nabi keluar mai alam kita, salam dengan Syekh ni. Antum boleh bayang siapa dia ni? Ni karkun besar ni. Nah Allah punya karkun. Beranikah dia nak betulkan balik silap dia ni? Tak apa, kita dengar, kita tak makan. Anak murid dia dekat kita tak payah betul, memang silap dah cerita tu. Anak murid dia, ikhwan. Anak murid yang taksub dengan guru. Bukan kata anak murid, ustaz yang cerita tu, bolehkah dia tarik balik cerita dia? Sebab berapa banyak orang yang percaya dengan dia. Disanggut dia tarik balik, saya silap. Hari tu saya cerita cara melampau. Albani sanggup tarik balik. Dia kata ada hadis, saya kata dia sahih, sebenarnya dia dhaif. Dia tulis dan dia minta ampun kepada Allah. Yusuf Qardawi tak belaga angin dengan Albani. Pasal Albani ada tahqiq kitab dia Al-Halal wal Haram. Qardawi tulis kitab halal haram. Albani tahqiq kitab tu. Albani kata ada beberapa hadis yang Yusuf Qardawi tidak memberi perhatian yang penting. Qardawi sengap. Tapi orang kata bila Albani buat lagu tu, nampak jiwa Qardawi macam terganggu. Tapi Qardawi kerana dia ni ahlu sunnah, dia kata inilah keluarga ahlu sunnah. Mereka betulkan kesilapan mereka. Siapa nak betul ya kawan? Kan? Yang duk bagi statement MH370 pun tak mau betul. Hari tu dia main balik Pulau Pinang. Saya tersilap. Hari tu sebenarnya kapal Hawaii, bukan kapal itu. Tak boleh tariknya. Mana boleh tarik? Lepas tu orang tua kata terlajak perahu. Boleh pergi belakang, terlajak cakap. Terlajak cakap, habis. Habis terlajak cakap. Ini ikhwatul iman, kita nak baca ni. Kata dia, jika dia menjawab, aku bertaklid kepadanya kerana dia orang yang paling dalam ilmunya.
Dikata pada dia, kalau begitu dia juga lebih alim daripada sahabat, sungguh ini merupakan ucapan yang sangat buruk. Pasal apa hang taklid dengan dia? Hang tak mau dengar pandangan orang lain? Pasal apa? Pasal dia paling alim. Kalau dia paling alim, habis dunia Islam. Dunia Islam tak pernah berjumpa orang alim. Dengan mai guru ni lah dia paling alim. Kalau macam tu Nabi pun kalah, sahabat pun kalah, habis semua kalah. Tak boleh terima hujah lagu tu. Jika dia kata aku taklid kepada sebahagian sahabat, dah baca dah tu. Tak mau atas. Ibnu Manzin menyebut daripada Isa bin Dinar. Hak ni tadi dia sebut apa? Kelebihan sebahagian orang tidak menjadi alasan dia diikuti. Yang kita ikut bukan kelebihan dia, dalil dia. Ibnu Manzin menyebut daripada Isa bin Dinar, daripada Al-Qasim, dari Al-Malik, daripada Imam Malik, dia kata tak semua pendapat seseorang itu diikuti walaupun dia memiliki keutamaan. Tengok ikhwan, Imam Malik tak ada langsung, tak mau taklid. Kata Imam Malik, tak semua pendapat seseorang itu harus diikuti walaupun dia tu ada kelebihan. Betul yang tu. Ini ahlu sunnah. Dasar dia, Imam Malik bawa satu ayat Quran, alladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Mereka yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik. Mereka mendengar semua orang cakap, mereka ikut yang paling baik. Yang paling baik apa dia? Nabi sebut wa khairal hadi Muhammad, ataupun wa khairal hadi wa khairal huda Muhammad. Yang paling baik kita dengar semua, yang paling baik kita nak ikut petunjuk Muhammad. Petunjuk Muhammad kita ikut. Ikhwan, ada satu hadis Syekh Nasruddin Albani simpan dalam kitab dia, Al-Jami' As-Sahih. Kitab ni bagus ikhwan, kita simpan di rumah. Sebab kitab ni menghimpunkan semua riwayat-riwayat yang sahih. Kita baca kitab ni, kita tak perlu pening kepala. Ini jasa Albani buat. Dalam kitab dia tu, Jami' As-Sahih tu, dia bawa satu riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat daripada Imam Ahmad. Hadis daripada Aswad bin Sari'. Aswad bin Sari' ni ikhwan, dia cerita, Nabi cerita pada kami tentang di hari akhirat besok, bila Allah hisab manusia, Allah akan hisab 4 jenis manusia. Ada 4 jenis manusia ni, mereka masa hidup di dunia, bila sunnah Nabi mai, agama mai, dekat mereka ni ada penghalang. Ada penghalang, menyebabkan ada yang tak faham, ada yang tak dengar terus. Ada macam-macam. Mereka 4 orang, 4 kumpulan manusia. Siapa mereka ni? Yang pertama, rajulun as-sammu, orang yang pekak. Dia bukan tak dengar orang cakap sunnah, dia dengar, tapi dia pekak. Dia tak dengar. Kita kata, pakcik, ni sunnah. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa pula mati pakcik? Ini sunnah, dia tak dengar. Sehingga kan apa yang dia amal apa yang dia tahu. Dia tahu. Dia satu. Yang kedua siapa dia? Yang kedua, rajulun ahmaq. Ahmaq. Siapa dia ahmaq? Ahmaq ni kita kata kawan bodoh-bodoh cerdik. Ahmaq. Dia ni bodoh lah. Kalau kata bodoh tu bodoh. Ahmaq ni dia Johan kebodohan. Dalam senarai bodoh tu dia duduk nombor 1. Orang panggil ahmaq. Sampai kalau kita ajar pun tak boleh nak ajar. Tak boleh nak ajar. Dia tak dapat. Kita tulis, ni Pak Abu baca alif ya mim. Dia kata boya. Kita punya doa abang tak boleh. Ahmaq. Yang ketiga siapa dia? Yang ketiga rajulun haram. Baca dengan ha besar, haram. Haram ni siapa dia? Orang tua. Tua tu sampai pada peringkat dia cakap apa pun tak boleh dah. Mungkin dia ada Alzheimer ke apa ke tak tahu. Tapi dia satu orang tua yang memang kita bagi buku kat dia, kita terang kat dia, kita tengok dia tu macam faham. Tengok-tengok dia sembahyang tangan sengit juga. Kita kata tak ada riwayat, dia sengit juga, tak boleh nak buat apa. Dia satu tua yang apa bahasa lah, tua pikul. Itu ya bahasa tu. Ada tua pikul lah. Pikul. Dah tua pikul, maknanya tua bangka.
Ataupun lagi syok, tua kutuk, tua bangka. Lagu tunggu. Dia dipanggil haram. Dia. Yang keempat siapa dia? Rajulun mata fil fatrah. Satu orang yang mati dalam satu environment yang dakwah tak sampai. Macam orang asli. Maka 4 orang ni dalam riwayat Aswad bin Sarek kata, dia cerita, dia kata arba'atun yaumal qiyamah. 4 orang ni besok bila Allah nak hisap depa, Allah panggil depa mai. Maka fa ammal asammu fa yaqulu rabbi laqad jaa al-islam wa ma asma'u syai'a. Hak yang sound trouble tadi ni tak dengar, dia kata ya Allah, Islam mai, Quran mai, sunnah mai, tapi aku tak dengar. Macam mana hang nak azab aku? Kawan takut dah, neraka dah pasang. Macam mana hang nak azab aku ya Allah? Aku bukan tak mau ikut, tapi aku tak dengar. Yang aku dengar, mereka kata hari itu, tak apa. Wahai kita kata tak boleh buat. Dia dengar, tak apa. Itunya aku duk buat tahlil 3 malam, 7 malam, mereka kata tak apa. Punya kawan tak dengar. Macam polis tu kan punya abang, Pak Mat berlanggak dengan motorkar. Memang Pak Mat pergi kutip hutan naik basikal, tak naik motorkar. Tak dengar. Nasib Pak Mat tempe bila dapat bini macam tu, nak buat macam mana? Sampai jiran kena keluar, makcik, Pak Mat tempe, langgak motorkar, baru menengok keluar dia dah. Nak buat lagu mana dia tak dengar. Dia cerita nasib dia ke Tuhan, ya Allah aku tak dengar, takkanlah nak azab aku. Main satu kawan, kawannya mana? Kawannya ahmaq. Yang kata bodoh-bodoh cerdik ni tadi, Johan kebodohan dia ni. Dia kata, Rabbi laqad ja'al Islam wasibyan yahfizuni bil ba'ri. Dia kata, ya Allah, Islam mai. Tapi masa Islam mai, aku dalam keadaan tak cerdik. Sampai budak-budak bila aku lalu ambil batu-batu ke ambil apa, baling kat aku. Mereka tak hormat kat aku. Aku tak dapat tangkap Islam. Tapi Islam mai, tapi aku tak boleh tangkap. Macam mana nak azab aku? Mai kawan yang ketiga, siapa dia? Satu orang tua tadi ni. Orang tua yang haram ni, dia kata, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma aqilu syai'a. Islam mai, tapi masa tu kepala aku dah tak boleh fikir. Saya pergi Kelantan, dia ajak pergi ziarah satu pakcik. Ni dia ni kalkun besar lah. Kalkun besar, tapi umur pun dah 70, nak masuk 80, tak sihat. Kan sahabat-sahabat kata, Ustaz, ceritalah sunnah kat dia. Kita nak cerita apa? Ya kawan, dia nak masuk 80. Dalam dia sakit tu pun dia tanya lagi, ni jemaah kita keluar tak lagi? Maknanya takkan saya nak kena start mustalah hadis daripada mula kat dia. Apa itu hadis ma'udhifu ila nabi? Dia kata tiket balik Penang ada tak? Kalau ada orang balik. Dia tak boleh tangkap. Dia tak boleh tangkap. Maka orang macam tu kita nak kata apa? Salaman, salam. Semoga dia selamat. Dia kata Islam mai ya Allah, tapi aku dah tua, aku tak boleh tangkap. Akal aku dah tak cantik dah. Mai pula satu kawan yang mata fil fatrah ni, yang mati dalam suasana dakwah tak sampai, dia kata Rabbi ma atani laka rasul. Satu dakwah pun tak mai kat aku ya Allah. Nabi hang seorang pun tak mai kat aku. Lah ni kami dah duduk di sini dengan keuzuran kami ni, hang nak buh kami tak mana? Allah tanya sepatah keempat orang ni. Allah tanya. Allah kata bila jadi lagu tu, fa ya'khudhu mawathiqahum liyuti'unna. Allah buat satu MOU dengan mereka. Kata Yazid, kata Aswad bin Sarek dalam hadis dia, Nabi cerita, Nabi kata empat golongan ni, Allah kata, la ni aku nak tanya hampa. Kalau la ni Nabi mai, hampa nak ikut tak? Memang alasan hampa semua betul. Alasan pekak badak ni betul, alasan tak dengar betul, semua betul. Memang tak dengar anak cerita apa. Bom jatuh dia tak dengar. Dia kata memang mercun deras apa? Mercun apa? Jabatan perai tak ada dah. Bukan mercun, bom. Dia kata deras memang mercun tu ni. Dia tak dengar sound trouble. Orang tua tak boleh faham. Duk cerita tak boleh faham. Kita duk cerita sunnah. Dia kata orang tua-tua dulu buat lagu ni. Kita kata pakcik,
Tak apalah mereka buat lagu mana pun, kita buat cara kita lah. Duk buat cara dululah juga, dia kata. Dia tak boleh faham. Allah tanya sepatah, betul yang hamba kata tu betul lah ni, aku nak tanya. Kalau lah ni di bumi mahsyar ni, aku hantar satu rasul, hamba nak ikut tak? Mereka dengar lagu tu, liyuti'unna. Mereka janji nak ikut. Apa Allah buat? Fayursilu ilaihim. Lah tu juga Allah panggil satu rasul mai. Mai beradat dengan 4 golongan ni. Allah kata dekat rasul, Allah kata hang kata sesuatu kat depa lah ni juga. Aku nak tengok depa nak ikut dah. Dan rasul ini Allah bekal dengan sifat amanah. Tak ada khianat-khianat semua. Rasul jujur. Maka Allah utus satu rasul di mahsyar depan 4 golongan ni. Bila 4 golongan ni tengok rasul mai, seronok depa. Tiba-tiba rasul tu kata apa kat depa? Udkhulun nar. Hampa semua pergi masuk neraka. Tadi dia berjanji, kalau rasul tu mai, apa dia kata apa kami nak ikut? Tiba-tiba rasul tu mai, rasul tu kata anda udkhulun nar, hampa semua lopi masuk neraka. Pucat muka dia. Agak-agak jadi apa ikhwan? Hak seorang buat hak tak dengar tu buat tak dengar balik dah. Hak tua tu buat tua balik dah. Hak bodoh cerdik tu buat bodoh cerdik. Bahasa kita kan, hang gila, hang tahu dia suruh masuk mana. Biar betul. Allah kata kepada Rasul, kata sesuatu pada mereka. Rasul tu kata, udkhulun nar, hampa 4 ni lah juga pergi masuk neraka. Tuhan kata pada mereka, bukankah tadi hampa janji, di dunia hampa tak dapat Rasul, lah ni kalau mai hampa nak dengar, pasal apa tak masuk neraka? Dalam satu riwayat yang panjang kata apa dia? Ada orang dia tak mau masuk neraka, walam yadkhulaha, dia tak mau masuk neraka. Apa dibuat? Yushab ilaiha, diseret dia masuk neraka. Bila dia sampai dalam neraka, apa jadi? Nabi SAW sebut apa dia? Nabi kata, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Demi nyawa Muhammad di tangan Tuhan, kerana Rasul tak pernah khianat dengan mana-mana umat. Dan umat akan selamat bila dengar cakap Rasul. Sekiranya mereka dengar cakap Rasul itu, mereka masuk neraka, neraka akan berubah jadi sejuk dan menyelamatkan mereka. Itu dia ikhwan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Nak bagi tahu apa ikhwan? Yang saya nak saya dapat tengok daripada hadis tu apa dia? Satu, kita ikut Nabi ni, Nabi tak akan khianat kita ikhwan. Tak ada khianat. Sampai kalau Nabi kata masuk neraka, di atas mulut seorang Nabi masuk neraka, kita mesti selamat kalau masuk neraka. Pasal itu taklid ni tak boleh ada ikhwan. Taklid ni maksud dia apa? Cakap Rasul itu hilang. Cakap siapa? Cakap orang nombor 3 lah, dia panggil third party. Betul ya? Third party, bukan parti kalang kabut ni. Ni parti ni maksud dia orang. Cakap orang ketiga, cakap orang kedua, cakap orang kemudian ni, dia bawa masalah kepada kita. Kalau mereka ni 4 orang ni kata, ya Allah, kalau Nabi mai kami nak ikut, Allah uji keyakinan dan kesetiaan mereka. Nabi kata masuk neraka. Lah bukan Nabi suruh kita masuk neraka. Nabi suruh semayang macam dia. Nabi suruh urus mayat lagu dia. Urus mayat tak payah bagi hadiah. Urus mayat tak payah duk baca talqin, meratib-ratib lagu tu. Bukan masuk neraka. Suruh ikut sunnah dia. Antum tengok macam mana lihat, balok lihat umat dia buat. Kalaulah Nabi Muhammad mai cerita dekat kita, besok di hari akhirat hampa semua kena masuk neraka, memang tak ikut dah. Memang tak ikut dah. Saya habiskan yang ni, ikhwatul iman, dia kata apa? Jika dia menyatakan kekuranganku dan kedangkalan ilmuku memaksa aku untuk bersikap taklid, dikatakan kepada dia, adapun seorang bertaklid pada seorang alim yang sudah disepakati akan dalam ilmunya berkenaan dengan hukum-hukum syariat, lalu dia menjalankan apa yang disampaikan orang alim tersebut pada dia, maka dia mendapat kemaafan kerana dia telah menunaikan tugasnya dan telah melakukan sesuatu yang harus dia lakukan untuk menghilangkan kejahilan. Kita ikut satu ulama tak salah.
Tapi bila kita tahu ada pandangan yang lain, kita tak boleh taklid. Kita mesti mau dengar pandangan tu macam mana. Orang alim yang kita ikut itu, dia selesai kerja dia. Dia berijtihad, segenap ilmu dia parah untuk bantu kita. Tapi kadang-kadang hasil dia tak tepat. Maka kita kena berpindah pada pandangan yang lain. Dengar, kena tengok, kena baca. Dalam kondisi seperti ini, orang tersebut harus bertaklid kepada seorang alim tentang satu perkara yang dia tak ketahui. Menurut ijma' kaum muslimin, bahawa orang yang tidak mampu menentukan arah kiblat boleh bertaklid kepada orang yang ucapannya bisa dipercaya. Benda tu benda tak semua orang tahu. Ada benda tak payah kita sangsikan. Kita sembahyang batu ilmi tu dia tulis arah kiblat. Kan? Tak nak keluar, di luar nak teropong tengok. Betul ke tak betul? Ikut suka ambil kompos letak tengok. Orang lah bukan boleh percaya, dia bagi tahu gitu. Orang lah bukan boleh percaya. Tak ni dia bokok ni, entah tapi tutup kot ni. Tak boleh, tak boleh. Aku tak mau taklid. Yang tu terlebih. Boleh kita pakai. Boleh pakai, tak ada hal. Benda tu benda ma'ruf. Kita naik kapal terbang, pilot kata dah masuk waktu subuh. Oh, pilot ni tak boleh pakai. Nak pi depan pilot tu nak tengok sendiri cuaca. Ada pilot nak bagi. Dia kata belakang ada satu store, duduk dalam tu dia diam. Kacau orang bawa kapal. Punya pasal hilang kapal ni pula. Benda tu benda yang maklum. Benda yang maklum. Benda yang kita ikut lah. Imam Bukhari kata hadis tu sahih. Kita percaya kat dia hadis tu sahih. Tapi ada benda yang tak disepakati. Kita tengok balik. Kita tengok balik macam mana kedudukan hadis, pembacaan, kita tengok balik. Kita boleh tengok balik. Saya kok mana pun sembahyang dengan usalli. Dok main cincang 14 lagu mana. Saya pakai usalli. Tengok sah, usalli ni main kok mana. Mazhab mana kata, apa dalil dia. Saya tak boleh mati ke, tak mati ke, saya kira kenuri. Buatlah. Tapi nak mengingat sesuatu berkaitan dengan agama, kenuri ni sampai makin banyak orang makan nasi malam pertama, dia tambah pahala dalam kubur, lagi bertambah. Buat main dalil lah. Nabi tak khianat. Dalam hadis tadi, kalau Rasul kata masuk neraka, hang percayalah kat dia, neraka akan bagi selamat dekat hang. Dah dia urus mayat lagu tu, kita urus macam tu, percaya kita bulat. Kan Mas Hidayu dia buat lagu Cintaku 100%. Kan dia buat lagu kan? Kan? Dia kata kau petik gitar aku menyanyi kan, cintaku 100%. Itu cinta ikhwan. Ini kita dengan Nabi takkan 80%. Malulah kat Mas Hidayu kalau dia tahu macam tu kita ikut Nabi. Tak malu kita. Dia berkata bawah pohon bambu aku menyanyi kau petik gitar, cintaku 100%. Itu mai kita kat Nabi, dekat Nabi 75, ulama pun hebat juga. Ulama pun hebat. Tak boleh lagu tu ikhwan. Sekali-kali tak boleh. Tengok satu ayat Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentang dia. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Ataukah kamu hanya menyatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Kamu nak kata apa tentang kepada Allah? Agama dia ni, benda yang kamu tak tahu. Benda kamu tak tahu, kamu tak boleh. Tengok dalam Quran, Quran kata sucinya satu wanita tu, bersihnya satu wanita itu apabila dia cerai ke? Dia cerai 3 kali dia bersih, 3 kali. Habis Itu nas Quran. Itu nas yang sangat jelas. Tapi kita tengok mahkamah syariah ni 7 tahun tak cerai-cerai lagi. 7 tahun. Dia tu punya edah tak habis lagi. Dia hafal. Kita nak tengok muka hakim tak nampak. Kata hakim tolak sikit pai tu baru nampak muka dia. Oh macam ni muka hakim. Pai tinggi. Pasal apa? Dia tu tak main, dia ni tak main, dia tu tak main, dia ni tak main. Nak buat taklid. La ni kahwin bukan kata khutbah nikah, dia ada lagi satu bacaan pula. Pak mentua pula kena baca. Pak mentua pula kena baca satu surat. Kalau boleh baca macam ESQ, buat satu muzik lembut, lagi syok bagi menangis, dengan maplay pondu semua bagi menangis, lagi syok. Pak mentua cerita susah payah aku bela anak aku lah ni, semua tanggungjawab aku bagi kat hang. Baca. Kan? Nikah ni pula punya susah.
Bapa nak angkat nikah, aku kahwinkan akan dikau, aku nikahkan akan dikau dengan anak aku fulanah binti aku, dengan berwalikan aku. Iyalah anak hang takkan wali kami pula, wali hang lah. Apa habis sebut benda tu semua? Ni anak aku nama Latifah binti Umar. Umar tu akulah Umar tu. Kan? Latifah binti aku. Lah ni aku bagi dia jadi bini hang. Hang mau tak mau? Mana boleh tak mau main dengan samping kan? Dia saya mau ni semua dengar kata dia mau. Sah. Sebulat suara. Sah. Ayo kuat-kuat. Habis. Nikah lah tu. Tak payah duk suar tangan. Ni tangan kawan tu dah kudung pegang bucu juga. Dah kudung pegang bucu. Pasal apa? Ni tak sah. Antum bayang. Antum boleh bayang lagu tu duk main. Anak kata apa? Pasal apa? Taklid. Kawan tak ada tangan ni. Kosong. Pegang kain. Dia pegang kain tangan ni. Tak ada. Pegang. Qadhi pegang. Kita duk tengok awak lah buat mangkak meteor tu. Kawan tu tak lari mana dah. Dia main nak kahwin. Awak buat kat dia lagu tu. Tak mau keluar daripada katak tempurung tu. Tak mau keluar. Tengok. Quran tu kata. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apa hangpa buat ni? Hangpa duk kata benda tu agama. Apa ni? Para ulama sepakat bahawa sesuatu yang belum jelas dan belum meyakinkan bukanlah ilmu. Buat main dalil. Tapi hanya dugaan. Dan dugaan itu tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Tak ada sikit pun. Sikit tak ada. Dia kata apa dia? Dia kata semua yang dia cakap ni semua berasal daripada kitab Al-Jami' karangan Imam Ibnu Abdul Bar. Kalau nak tahu wujud cerita panjang lagi pasal taklid ni, ada dalam kitab Al-Jami' tulisan Imam Ibnu Abdul Bar. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita tengok pula satu tajuk antara taklid dan ittiba'. Dia nak cerita sikit kat kita antara taklid dan ittiba'. Dan apa pesan para imam kalau orang tu suka bertaklid. Imam mazhab pesan apa? Dan dia main pula satu tajuk, kita ikut dalil bukan bermakna kita hina mana-mana mazhab. Tidak. Dia akan cerita dekat kita. Lepas tu barulah kita masuk tajuk dia yang sebenar, kitab Taharah. InsyaAllah bulan depan pula lah. Wallahu a'lam.